dan mana kekal itu bahawasa Allah Ta'ala tiada akhir bagi wujudnya, tambahnya. Dan mana kekal itu bahawasa Allah Ta'ala tiada akhir. Tiada akhir bagi wujudnya, wujud Allah Ta'ala. Itu mana kata kekal. Kekal ditafsir dengan mana tiada akhir bagi wujudnya, wujud Allah. Tidak ada akhir. Maknanya kita kira kekal ni kira selepas pada maknanya kira katanya ada dia tu tidak dihubungi oleh tiada. Itu takrif satu lagi. Bahawasa Allah Ta'ala tiada akhir bagi wujudnya. Ada dia tu tidak ada akhir. Ada dia tidak ada akhir. Ada dia tidak ada akhir. Dengan sebabnya kalaulah ada akhir, mana selepas pada akhir ada tu jadi tak ada. Kalau ada akhir, ada hujung. Kalau ada hujung, lepas pada ada tu, masuk kepada tak ada pula lah. Jadi maksudnya tak ada selepas pada ada. Itu satu makna boleh kita tafsirkan kekal dengan kata tiada akhir bagi wujudnya. Atau kalau kita nak tafsir makna kekal dengan kata begini pun boleh juga. Maksudnya sama. Tiada menghubungi, tiada mersambungi oleh Adam bagi wujudnya. Taklah begitu. Bukan katanya ada, apa tu salin jadi tak ada. Bukan begitu. Maka itulah makna kekal. Itulah makna kekal. Kita maklum bahawasanya kidam dan baka kedua-dua ini ialah sifat yang lazim daripada makna wujud yang wajib. Sifat kidam dan sifat baka ini lazim daripada makna kata wujud yang wajib. Lazim daripada sifat wujud. Wujud Allah adalah wujud yang wajib, tak sama dengan wujud kita ialah wujud yang harus. Kalau wujud tu wujud yang harus, maknanya boleh bergilir ganti dengan tiada. Boleh bergilir ganti dengan tiada. Maka kita ni, walaupun kita ada sekarang, tapi belum nak ada, kita tiada. Apabila kita ni mulai daripada asalnya tiada, maka akhir kita akan tiada pula. Dengan sebab itulah dikatakan ada kita, ada yang harus. Ada yang harus. Maknanya ada yang harus, boleh tak ada juga. Tetapi ada Allah Ta'ala itu ada yang wajib. Mana ada yang wajib dengan maknanya tidak terdulu oleh tiada akan adanya dan tiada menghubungi oleh tiada akan adanya. Bagi adanya. Jadi maknanya wujud yang wajib itu ialah maknanya ternafi Adam sebelum pada ada, ternafi Adam kemudian daripada ada. Dengan perkataan istilahnya dia panggil wujud yang wajib ini ialah ternafi Adam sabik dan ternafi Adam lahik. Ternafi Adam sabik tu maknanya ternafi Adam sebelum pada ada. Dan juga ternafi Adam kemudian Adam ternafi Adam lahik ialah ternafi Adam, ternafi tiada selepas pada ada.
Jadi dua-dua adam, dua-dua ketiadaan tu dinafikan. Dinafikan itulah dikatakan wajib ada. Sebab kita ni kalau tilik tak ada tu bila? Tak ada satunya, tak ada sebelum pada ada. Yang keduanya tak ada kemudian daripada ada. Maka tak ada yang belum pada ada tu dikatakan adam sabik, mana yang dahulu daripada wujud. Tak ada selepas pada ada. Tak ada selepas pada ada dikatakan adam lahid. Itu menunjuk katanya ada yang didului oleh tiada, ada yang disambungi oleh tiada, dikatakan wujud yang jaiz, yang harus. Sebab kita kiranya begini, kalau katanya kita ni harus ada, harus tiada, maka apabila kita buat bergiliran di antara ada dan tiada tu, maka dia akan jadi begitulah. Tengok kita, kalau kita buat giliran tiada, ada, tiada, ada, tiada, ada. Dengan kenapa boleh kata begitu? Sebab kita ni harus ada, harus tiada. Lepas tu kalau kita buat pergiliran tu, kita akan nampak lah. Macam katanya berdiri kita ni. Berdiri kita. Berdiri ni, kalau nak kira mudah-mudah nak katanya, berdiri kita ni terletak di antara duduk dan di antara dua duduk. Mana duduk belum, duduk kemudian. Kalau nak bandingnya, duduk kalau nak bandingnya kita di dalam solat. Kita di dalam solat. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Maknanya duduk Rabbil Firli itu didului oleh sujud yang pertama. Dan disambungi oleh sujud yang kedua. Kalau nak bandingnya salah katanya duduk tu, duduk antara dua sujud, duduk Rabbil Firli itu ada kita. Lepas tu sujud kali pertama adam sabik kita. Sujud yang kedua tu, belum pada tahiyat, belum pada nak bangkit berdiri tu ialah adam lahid. Jadi duduk antara dua sujud didului oleh duduk Rabbi Firli. Duduk Rabbi Firli itu didului oleh sujud dan disambungi oleh sujud. Begitu. Maka begitu juga benda-benda harus ni dia begitu. Tengok siang, tengok kita waktu sekarang, waktu siang. Didului oleh malam akan disambungi oleh malam pula. Sebab belum pada jam sekarang, belum pada ni ada malam. Nanti habis waktu petang ni akan masuk malam pula. Jadi waktu siang sekarangnya didului oleh malam akan dihubungi oleh malam. Maknanya kita boleh katanya waktu siang sekarang tu ialah waktu siang tu adalah perkara yang harus. Sebabnya dia boleh bergilir ganti di antara ada dan tiada. Maka itu dikatakan wujud kita tu ialah wujud yang harus. Kalau nak banding tu begitulah. Jadi wujud yang harus ialah wujud yang boleh bergilir ganti di antara wujud dan adam. Sekali tak ada, sekali ada, sekali tak ada, sekali ada. Maka apabila kita buat pergiliran tu, maka dia akan jadi macam kata tadi. Sebab kita asal daripadanya tak ada. Asal daripada tak ada, lepas tu dijadikan oleh Allah, kita pun ada. Selepas pada ada badan kita ini akan tidak ada pula, akan dihilangkan pula, akan jadi tiada pula. Maka jadi kita ni ada, tiada, ambil asal tiada, ada, tiada. Tiada, ada, tiada. Maka
kita tilik di situ bahasa ada kita ni duduk kat tengah. Belum pada dianya tiada, kemudian daripada dia pun tiada. Seperti duduk Rabbi Firli. Dia duduk kat tengah. Belum pada dia sujud, kemudian daripada dia pun sujud. Maka dengan sebab ada berlaku pada kita ada dan tiada. Dengan sebab ada berlaku pada kita ada dan tiada, maka tak bolehlah kita nak kata ada kita yang wajib. Kalau kata ada kita yang wajib, maka dia tak akan bertemu dengan tiada. Tak akan bertemu dengan tiada. Tetapi kita ni bertemu ke tidak dengan tiada? Bertemu dengan tiada. Dengan sebab asal kita ni tiada. Maka tak boleh kata wajib. Tak boleh nak kata wajib ada kita dengan sebab dengan sebab sani, dengan sebab kata kalau kata wajib dia mustahil tiada. Kalau kata wajib ada, dia mustahil tiada. Nak kata mustahil tiada tak boleh sebab kita pernah tiada. Kita ni kalau kita kata wajib tiada, wajib ada. Wajib ada maknanya mustahil tiada. Kalau kata wajib ada, diri kita makhluk ni boleh ke tidak kita katanya wajib ada? Jawabnya tak boleh. Kenapa? Sebab sekiranya kalau wajib ada, lawan bagi ada tu ialah mustahil. Kalau kata wajib ada, lawan bagi ada tu akan jadi mustahil. Maknanya tiada tu ialah mustahil. Macam mana kita nak kata mustahil tiada kita? Sebab padahal kita asal daripada tiada. Kalau begitu tiada kita bukan mustahil. Tiada kita bukan mustahil. Kenapa boleh kata bukan mustahil? Sebab kita dah datang daripada asal ketiadaan. Jadi maknanya tiada kepada ada. Kalau begitu maknanya tiada kita tu harus. Ada kita pun harus. Maka apabila katanya tiap-tiap daripada kedua tu harus. Ada kita pun harus, tiada kita pun harus. Maka apabila tilik kepada asal kita tiada. Maknanya kita mulai daripada tiada. Lepas pada tiada, kalau nak berubah jadi macam mana? Sebab setiap-tiap perkara yang berubah tu menunjuk katanya baru. Jadi asal kita tiada. Asal kita tiada. Tiada tu fardunya kalau dia berubah, nak berubah jadi macam mana? Jadi ada lah pula. Maka ada kita, terima lenyap, terima hilang ke tidak ada kita, terima. Maka ada kita kalau berubah tu nak jadi apa pula? Jadi tiada lah pula. Seperti kata waktu siang. Waktu siang kalau nak berubah daripada waktu siang, kena berubah jadi lawan bagi siang. Ialah malam. Malam kalau nak berubah, dia berubah jadi lawan dia. Ialah siang pula. Jadi apabila kita katanya fardunya kalau asal tu malam. Malam, siang. Malam, siang. Satu malam, satu. Mana mulai pada malam, lepas pada malam berubah jadi siang. Lepas pada siang berubah jadi malam. Jadi maknanya siang tu duduk di antara dua malam. Duduk di antara dua malam. Begitu. Macam kita belajar bahid, katanya sekurang-kurang suci ialah berapa? 15 hari. Sekurang-kurang suci, sekurang-kurang masa suci itu ialah 15 hari. Tetapi maksud dengan kata sekurang-kurang suci 15 hari itu ialah sekurang suci yang duduk yang ada di antara dua
2 haid. Suci yang kata sekurang-kurang dia 15 hari itu ialah suci di antara 2 haid. Maknanya suci di antara 2 haid, mana belum suci itu haid, lepas pada suci itu haid balik. Maknanya suci itu duduk di mana? Di tengah-tengah. Belum pada dia tu haid, kemudian daripada dia tu haid. Maka suci yang di antara 2 haid itulah yang katanya sekurang-kurang dianya 15 hari. Maknanya kalau kita katanya haid itu suci yang kata sekurang-kurang dia 15 hari itu suci yang didului oleh haid, suci yang disambungi oleh haid juga. Nak bandingnya begitu. Jadi maknanya macam tu dah. Macam duduk di antara 2 sujud, duduk Rabbi Firli didului oleh sujud akan disambungi oleh sujud yang kedua. Itu wujud yang harus. Apabila kata wujud tu harus, lawan dia pun harus juga. Lawan dia tu apa dia? Adam, tiada. Tetapi apabila kita tilik kepada wujud Allah Ta'ala, maka terdapat bahwasanya wujud Allah Ta'ala itu wujud yang wajib. Wujud yang wajib. Kenapa boleh kata wujud yang wajib? Sebabnya kalau kita kata tak wajib, maknanya dia melabur kepada jadi harus ada. Apabila kata harus ada, maknanya mendului oleh tiada dan disambungi oleh tiada. Sekiranya kalau kata Allah Ta'ala asal daripada tak ada, nescaya berhajatlah Allah itu kepada yang menjadi. Apabila kata Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadi, maka membawa kepada jadi dur dan tasasul yang mana kita belajar di dalam sifat kidam. Maka kalau begitu maknanya wujud Allah Ta'ala itu ialah wujud yang wajib. Apabila kata wujud itu wajib, maka lawan bagi wujud tu apa hukum? Dia apabila kata wujud tu wajib, mana lawan dia tu tak boleh kata harus. Lawan dia tu tak boleh kata harus. Lawan dia ialah adam tu tak boleh kata harus. Sebab kalau kita kata harus akan rusak makna kata wajib. Makna wajib ada tu pula. Maka apabila katanya ada tu ada yang wajib, maknanya lawan bagi ada tu ialah mustahil. Lawan bagi ada tu ialah mustahil. Apabila kata lawan bagi lawan dia tu mustahil, maknanya tiada tu ialah mustahil. Maka tiada ni, Adam ni kalau dia sabit kat mana? Sabit belum ada dan sabit dilepas pada ada. Jadi tiada, ada, tiada. Jadi begitu. Maka apabila kita katanya Allah Ta'ala itu wajib ada, mustahil tiada. Mustahil tiada. Apabila kata mustahil tiada, maknanya mustahil tiada. Tiada ni ia duduk di mana? Di belum pada ada dan kemudian daripada ada. Maka apabila kita kata wajib ada, mustahil tiada sebelum pada ada. Mustahil tiada belum pada ada. Itu mana kita menafikan Adam sabit. Itu kenapa sifat kekal. Dan juga mustahil juganya tiada selepas pada ada. Maka itu maknanya kita menafikan Adam lahir. Menafikan Adam lahir, Adam selepas pada ada. Menafikan Adam lahir selepas pada ada ni ialah sifat baka. Ialah sifat baka. Jadi maknanya kidam menafikan Adam sebelum pada ada. Kidam ni menafikan Adam kemudian daripada ada.
Nah, itu makna kata baqa'. Baqa' ni menafikan adam kemudian daripada ada. Maka dengan sebab makna kata kidam tu menafikan tiada kemudian daripada ada, maka sebab tu dia tafsir di sini dia kata bahawa Allah Ta'ala tiada akhir bagi wujudnya. Dengan sekiranya kalau ada akhir bagi wujud, selepas wujud tu jadi tak ada lah. Tetapi wujud dia tiada akhir. Maknanya wujud dia tu tidak diganti oleh tiada. Maknanya wujud dia tidak berubah jadi tiada. Dan satu makna lagi boleh juga dikatakan tiada menghubungi oleh adam bagi wujudnya. Maknanya ni pun sama. Begitulah. Lepas tu, habis tu kalau orang tanya, tahu di manakah? Katanya Allah Ta'ala akan baqa' kekal, tidak dihubungi oleh tiada, tiada menghubungi oleh tiada bagi wujudnya. Macam kita, kalau orang kata nak tahu di mana, katanya kita akan tak ada pula selepas pada ada. Kalau orang tanya nak tahu di mana, kata kita ni akan tak ada pula selepas pada ada kita sekarang. Padahalnya masa itu belum sampai kan. Tak ada selepas pada ada kita sekarang tu, maknanya tak ada kita yang selepas pada ada kita sekarang tu adalah masa depan. Sebab sekarang kita masih ada, tak ada selepas pada ada tu dia agaknya masa depan lah. Dikira katanya itu masa depan. Macam mana kita nak boleh tahu benda yang berlaku masa depan? Macam mana kita nak boleh tahu benda yang berlaku masa depan? Maka dengan sebab walaupun kita kata tak ada kita masa depan tu akan berlaku, akan jadi. Kita akan tak ada di suatu hari nanti. Maka boleh kata begitu sebab apa? Sebabnya kita ni bukan ada kita, bukan ada yang wajib. Ada kita ni bukan ada yang wajib. Bahkan ada kita ni ada yang harus. Ada yang harus maknanya ada yang harus, mana ada yang didului oleh Adam dan dihubungi oleh Adam. Maknanya ada kita boleh berubah jadi tiada. Maka setiap-tiap perkara yang harus ada, harus tiada. Setiap perkara yang harus ada, harus tiada. Setiap-tiap perkara yang dimulai dengan tiada, maka akan kembali kepada jadi tiada. Kita mulai daripada asal tiada ke macam mana kita? Jawabnya begitulah. Kita ni mulai daripada asalnya tiada. Maka dengan sebab kita ni mulai daripada asal tiada, mana tiada kita tu harus. Maka haruslah kita nak tak ada pula masa depan. Harus pula nak tak ada masa depan. Sebab keadaannya kullu ma jaza alaihil adamu kullu ma setiap perkara yang harus di atas dianya oleh tiada, mustahil atasnya kekal. Mustahil di atasnya sedia dan kekal. Setiap perkara yang harus kullu ma jaza alaihil adamu, setiap perkara yang harus atasnya oleh tiada, mustahil sedia. Benda ni tak sedia. Lagi pulanya tak kekal. Sebab sedia tu mana tiada belum pada ada. Mustahil juga binasa. Apa dia? Mustahil juga kekal. Begitulah. Maka itu panjanglah sikit tu untuk nak bagi sedar, beritahu katanya kidam dan baqa' ini lazim daripada makna kata wajib ada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah.
Jadi apabila kata ada Allah, ada yang wajib, tentulah sama sekali dia tu sedia, mesti dah juga dia tu kekal. Kalau katanya tak kekal, tak sedia, maknanya ada dia tu bukan wajib. Sebab tu ada kita, ada yang harus. Sebab tu kita ni bukan sedia, bukan kekal. Kita tidak sedia, kita bukan yang sedia. Kita bukan sedia, tidak sedia kita dan tidak kekal kita. Sebab ada kita, ada yang harus, dengan mana ada kita boleh bergilih ganti di antara ada dan tiada. Ada kita boleh bersalin jadi tiada. Tiada kita boleh salin jadi ada. Maknanya ada kita boleh jadi berubah kepada jadi tiada. Tiada kita boleh jadi berubah kepada jadi ada. Dengan sebab ada dan tiada bagi kita ni benda bukan wajib, bukan mustahil. Ada kita pun bukan wajib, bukan mustahil. Tiada kita pun bukan wajib, bukan mustahil. Kalau kata wajib pun tak boleh juga sebab asal kita tidak ada. Nak kata mustahil ada, boleh ke tidak? Ada kita ni tak boleh kata wajib. Kenapa tak boleh kata wajib? Sebab asal kita tiada. Macam mana nak kata wajib pada kita datang daripada asal tiada? Dan boleh ke tidak kita hukum kata ada kita ni ada yang mustahil? Ada kita ni ada yang mustahil? Maka tak boleh juga. Sebab kalau kata mustahil ada kita, maknanya ada kita tak akan berlaku sama sekali macam anak Allah. Mustahil ada kan? Kalau katanya ada kita ni ada yang mustahil, macam mana mustahil benda tak berlaku? Mustahil benda tak ada, mustahil benda tak berlaku. Tapi kita ada sekarang, macam mana kita nak kata mustahil? Jadi maknanya ada kita ni, kenapa katanya Adam ada kita ada yang harus? Sebab kalau kita tak kata ada kita ni ada yang harus, kita nak kata hukum akal dia ada 3 saja. Hukum akal ada berapa? Ada 3 saja. Lepas tu kalau kita katanya ada kita bukan harus. Ada kita bukan harus. Maknanya ada kita ni wajib. Maka cuba tengok boleh ke tidak kita nak kata ada kita ni wajib? Tak boleh nak kata wajib sebab kita asal daripada tak ada. Wajib tak terima tak ada. Begitu. Lagi pulanya nak kata mustahil ada kita boleh ke tidak? Tak boleh juga sebab kita dah berlaku ada sekarang. Mana benda yang berlaku ni tentu dah bukan benda mustahil. Kalau begitu mustahil pun bukan, wujud wajib pun bukan. Ada kita bukan mustahil. Tak boleh kata mustahil sebab berlawan dengan yang waqi' sekarang. Nak kata mustahil ada kita tak boleh sebab berlawan dengan waqi' sekarang. Waqi' sekarangnya kita ada. Tak boleh kata mustahil. Sebab setiap benda mustahil, dia tak berlaku, dia tak sabit. Dan tak boleh juga kita nak kata wujud kita ni, wujud yang wajib ada, tak boleh. Sebab berlawan dengan daripada, sebab kita asal daripada tiada. Kalau begitu, wujud kita ni wajib bukan, mustahil bukan, tinggal ada. Satu saja ialah harus. Begitulah. Lepas tu tilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala pulanya ada Allah Taala. Allah ada. Ada Allah. Cuba kita fikir, cuba kita buat letak dulu. Ada Allah wajib. Ada Allah harus. Ada Allah mustahil. Cuba kita fikir tengok. Kita nak ambil mana satu? Fardunya sekarang kita belum tahu lagi kata ada Allah wajib ke mustahil ke harus. Kita ambil yang berat dulu. Kalau kita kata ada Allah itu mustahil. Mana benda mustahil tak ada. Tapi Allah ada ke tidak? Sekarang Allah ada sebab
Dialah yang menjadikan kita. Sebab kalau tidak ada dia, siapa yang nak menjadikan kita? Kalau begitu Allah ada. Kalau Allah ada, mana mustahil. Nak kata ada dia mustahil, dah tak boleh nak kata. Jadi mustahil ada Allah, kita dah talak. Sebab berlawan dengan wakil. Tinggal ada dua lagi kan. Mustahil kita dah potong. Tinggal ada Allah harus, ada Allah wajib. Habis itu kalau kita kata ada Allah itu harus. Kalau kata ada Allah itu harus, maknanya harus jugalah tiada. Tak kata. Kalau kata ada Allah itu harus, maknanya tiada Allah itu pun harus jugalah. Kalau kata Allah harus, Allah ada, Allah itu harus, maknanya boleh harus itu boleh bergilir ganti dengan ada. Kalau kata harus ada, harus tiada, maknanya ada Allah itu boleh bergilir ganti dengan tiada. Nah, boleh bergilir ganti dengan tiada. Maka tilik kepada asal dia tiada. Kemudian berubah jadi ada. Lepas tu dia, sebab kalau kita kata harus tiada, tiada ni tempat letakkan dia di mana? Belum ada dan kemudian daripada ada. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala asal tiada, didului oleh Adam akan adanya, maknanya asal tiada, maknanya Allah Ta'ala akan berhajat kepada yang menjadi. Apabila Allah Ta'ala akan berhajat pada yang menjadi, yang menjadikan dia pun berhajat kepada yang menjadi. Maka itu membawa kepada jadi dur dan tasasul. Maka dur dan dur tasasul itu mustahil. Kalau begitu, apa dia? Ada, tiada belum pada ada tu adalah mustahil. Maknanya tiada Allah itu mustahil. Kalau katanya tiada Allah mustahil, maknanya ada Allah wajib. Tiada Allah tu mustahil, maknanya tiada mustahil. Tiada Allah itu hukumnya mustahil. Maknanya lawan bagi tiada tu ialah wajib. Mana ada Allah tu adalah wajib. Jelas di situ. Apabila kata wajib ada, tentulah lazimlah katanya sedia dan kekal. Begitulah. Untuk nak bagi saya ulang-ulang tu untuk nak bagi lacar kelacaran pada kita. Kemudian katanya dan dalil baqa dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat Allah Ta'ala dengan sifat baqa dan mustahil atas Allah Ta'ala fana itu ialah dia kata bahawasa jikalau dan tu tak nak dan dalil baqa bahawasanya nak begitu. Dan dalil baqa bahawasanya nak gitu. Dan lafaz dan sebelum pada bahawasanya tu kita tak nak. Yang kita naknya dan dalil baqa bahawasanya jikalau ada Allah Ta'ala itu fana. Jikalau ada Allah Ta'ala itu fana. Dengan mana ada ni bukan ada mana wujud tu bukan. Ada Allah maknanya keadaan. Ada keadaan. Bukan ada wujud lawan Adam tu bukan. Bahwasanya jikalau ada Allah Ta'ala itu fana. Nak bagi ringkas, nak bagi jelasnya tafsir begini. Jikalau kerana bahwasanya jikalau
Sekali lagi, sekali lagi. Dan dalil baqa' tepat dan yang kita buat likungan sana itu ubah jadi itu. Tepat dan belum pada bahawasa tu kita ubah jadi itu. Dan dalil baqa' itu bahawasa jikalau ada Allah Ta'ala itu fana. Yani kerana bahawasanya jikalau fana Allah Ta'ala, tafsir gini. Bahawasanya jikalau ada Allah Ta'ala itu fana ni kerana bahawasanya jikalau fana Allah Ta'ala jikalau ada Allah Ta'ala itu fana, mana kerana bahawasanya jikalau fana Allah Ta'ala. Begitulah. Jikalau fana Allah Ta'ala. Fana. Apa makna fana? Tak ada. Berubah jadi tiada. Selepas pada ada. Nascaya adalah ia baru. Tentu dia baru. Kenapa boleh kata kalau fana dia baru? Takkan baru ni kira sebelum pada ada ke? Baru-baru ni lawan apa? Baru-baru ni lawan kidam. Kidam kira baru ni mana? Ada sebelum pada tiada kan? Ada. Tiada sebelum pada ada. Kenapa dia kata kalau Allah Ta'ala itu fana, tentu dia baru. Kenapa begitu? Kalau dia fana, fana ni kira katanya tak ada selepas pada ada. Baru ni tak ada sebelum pada ada. Tak begitu? Fana-fana lawan bagi baqa'. Fana ni maknanya tak ada selepas pada ada. Baru-baru ni tak ada, belum pada ada. Tetapi macam mana? Apa hubungan dua tu pula ni? Kalau dia kata kalau jikalau ada Allah Ta'ala itu fana, jikalau fana Allah Ta'ala itu, kalau Allah Ta'ala fana itu, nascaya ada ia baru. Dia begini. Kita kena buat huraiannya begini. Macam saya ada urai panjang tadi. Ingat yang saya urai panjang tadi. Jikalau ada Allah Ta'ala itu fana ni. Jikalau fana Allah Ta'ala itu. Jikalau ada Allah Ta'ala itu fana. Jikalau fana Allah Ta'ala itu. Maka ada ia, maka wujudnya itu adalah harus. Maka wujud dia, wujud Allah Ta'ala itu harus, tidak wajib. Maknanya kalau Allah Ta'ala fana, ada, tibanya tak ada. Maknanya tak ada selepas pada ada. Maknanya ada berlaku tiada, jadi tiada selepas pada ada. Itu menunjuk kata ada Allah bukan wajib, bahkan ada Allah ialah harus. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala fana, kalau Allah Ta'ala itu fana, maknanya ada Allah itu adalah harus. Kalau fana macam mana fana? Tak ada selepas pada ada kan? Tak ada berlaku, jadi tak ada selepas pada ada. Kalau Allah Ta'ala fana, maknanya ada dia tu harus.
Ada dia harus. Kenapa boleh kata ada dia harus? Kalau ada wajib, dia tak fana lah. Kan? Kalau ada dia wajib, dia tak fana lah. Sebab fana-fana ni tak ada selepas pada ada. Ha. Maknanya, kalau dia fana, maka kalau dia fana, maknanya ada dia tu, ada Allah itu harus, bukan wajib. Hmm. Kalau Allah Ta'ala fana, maknanya ada Allah itu harus. Kalau ada Allah Ta'ala itu harus, setiap-tiap benda yang harus ada, benda apa? Setiap-tiap benda yang harus ada, harus tiada, benda apa? Benda baru. Begitu. Cuba perhati tengok. Kalau Allah Ta'ala itu fana, tulis boleh? Kalau Allah Ta'ala itu fana, nascaya ada dia itu harus. Nascaya wujudnya itu harus. Nascaya wujudnya itu harus. Ada dia tu harus. Bukan ada dia tu wajib. Nascaya wujudnya itu harus. Nascaya wujudnya itu harus. Setiap-tiap yang harus wujud, setiap-tiap yang harus wujud adalah benda yang baru. Setiap-tiap yang harus wujud adalah yang baru. Setiap-tiap yang harus wujud harus ada. Setiap-tiap yang harus ada, harus wujud, benda itu baru. Setiap-tiap yang harus wujud adalah benda yang baru. Sebab tu dia kata sini, tengok. Jikalau fana Allah Ta'ala, nascaya ada ia baru. Cuma langkah satu tangga. Kalau fana, maknanya tak. Kalau Allah Ta'ala fana, maka ada dia tu harus. Kalau ada harus, setiap-tiap benda yang harus ada ialah benda yang baru. Begitu. Tu mana kata, jikalau ada Allah Ta'ala itu fana, nascaya baru. Maknanya, kalau fana, maknanya wujud dia tu harus. Kalau wujud dia tu harus, maka setiap perkara yang harus wujud, maka benda tu baru. Kalau Allah Ta'ala itu baru, macam mana pula? Baru Allah ni membawa kepada mustahil kan? Membawa kepada jadi dur dan tasasul yang mustahil sebagaimana kita maklum pada huraian sifat kidam. Kalau katanya Allah Ta'ala baru tu dan iaitu baru Allah. Mustahil. Kenapa boleh kata mustahil? Baru tu mustahil, memang kena kata mustahil sebab kita dah belajar sifat kidam. Dah tahu dalil kidam. Kerana telah terdulu wajib kidam. Wajib kidam tak baru. Kalau kita kata kidam tu wajib kidam, artinya sedia, lawan dia apa? Lawan dia baru kan? Kalau kata wajib kidam, maknanya baru tu mustahil, bukan harus mustahil. Kalau kata kidam tu wajib, maknanya baru tu mustahil. Begitu. Begitulah. Jadi panjang huraiannya, maksud nak cerita katanya, dalil bagi sifat baqa ini ialah dalil bagi sifat kidam. Begitu. Mana dalil kata wajib baqa? Sebab dia wajib kidam. Ringkas-ringkasnya begitu. Mana dalil yang menunjuk di atas wajib baqa? Jawab pendek-pendeknya ialah sebab dia wajib sedia, wajib kidam. Kita jawabnya begitu senang. Begitulah. Jadi maknanya, atau nak kata mana dalil wajib baqa?
dalil kidam, artinya jawab katanya sebab dia wajib kidam. Sebab kalau tak wajib kidam, dia baru. Kalau kata baru, maknanya boleh jadi fana. Boleh jadi fana. Apabila kata boleh jadi fana, taklah wajib. Taklah wajib kekal. Begitulah. Habis. Kemudian kita akhir di situ pada katanya dan keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستعينك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lagi 10 minit kita sambung kitab Aqidatun Najin. Aduh, kena tenang. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.